Kata Nabi, sedekah yang paling tinggi pahala adalah bila kamu sedekah dalam keadaan kamu masih sihat. Ada orang sedekah sebab nak mati baru sedekah lah. Dah wayar penuh kata aku ni meninggal lah, pada anak berebut baik aku sedekah. Dia yang terbaik masa sihat. Yang kedua, masa kedekut kata Nabi. Duit tengah tak ada, kedekut pula, sedekah. Itu first class punya sedekah. Yang ketiga, ketika kamu takut jadi fakir. Duit ada RM5. Kalau aku sedekah masjid, minum apa balik forum ni sekarang. Dia takut jadi susah. Tapi tengok tabung golek. Imam besar tak golek tabung, rugi betul. Golek dapat malah ni. Dia sedekah masuk. Ataupun ketika kamu berangan nak jadi orang kaya. Jangan kedekut. Orang kedekut berkira-kira. Bakhil kedekut si tangkai jering. Lama berfikir bila menyara kerana takut tabungnya kering. Ini orang kedekut. Baik, saya nak mula dengan Datuk Bat. Tadi kita bercakap tentang harta, tentang wang, tentang duit kan. Mengapa penting sangat duit, harta, kehidupan dunia bagi kita sebagai orang Islam ni? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Tuan Haji Zakaria Osman selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada malam ini Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati, Syed Ismail Al-Qudsi. Seterusnya para penonton tak kira di mana saja berada, sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di Thailand, di mana saja, moga-moga berbahagia sekalian. Agama kita ini, dia tidak hanya membicarakan soal spiritual semata-mata. Agama kita juga ada mendidik umatnya bagaimana nak menjalani kehidupan di dunia ini dengan cara yang terbaik. Termasuklah dalam soal duit, soal mengurus harta ini. Sebab itu duit ni mustahak. Sehingga kan ada satu syair Arab, laisa bil mal kullu syai'in gagal wa bil fulus kullu syai'in lulus. ada fulus lulus. Sebab itu harta ini, sebab itu dalam Islam dia ajar kita macam mana nak urus harta. Dan harta ini benda yang sangat mustahak, sehingga kan ada satu hadis Nabi sebut, la tazulu qadama abli yaumal qiyamah, tidak berganjak kaki anak Adam hari kiamat hatta yus'al an arba', sehinggalah dia boleh jawab dengan jayanya 4 soalan. Pertama, dia tanya tentang umur kau guna untuk apa. Yang kedua, dia tanya badan kau guna untuk apa. Yang ketiga, ditanya harta kau dari mana dapat dan guna untuk apa. Dan yang keempat, dia akan tanya tentang ilmu, apakah engkau telah amalkan. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi bayangkan, soal umur dia tanya habis ke mana, ilmu dia tanya amal ke mana, harta dia akan tanya dari mana dan ke mana. Depan belakang dia tanya. Selagi tak boleh jawab, selagi itu tak bergerak kaki kita. Sebab itu agama kita mengajar mengurus. Secara umumnya pengurusan harta di dalam agama Islam terbahagi kepada 2 yang paling besar. Pertama, bagaimana nak merancang harta semasa kita hidup. Yang kedua, pembagian harta selepas daripada kematian kita. Itu begitu terperinci sekali. Umumnya kalau perancangan harta semasa hidup, itulah diajar kita hibah, wasiat, wakaf, sedekah, nazar dan berbagai-bagai lagi. Dan ada pun pembahagian harta selepas kematian tertakluk kepada hukum faraid. Sebab itu secara terperinci dalam Quran kalau kita tengok, pertama agama ajar bagaimana nak menghasilkan harta, wealth creation. Rujuk dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Selepas habis sembahyang bertebaranlah kamu mencari rezeki. Artinya agama kita pantang golongan yang buat perabot kursi meja, kepala serabut duduk saja, tak ada kerja, duduk menunggu allowance, tak jadi. Yang kedua, agama ajar bagaimana nak mengembangkan harta, wealth accumulation. Islam galakkan kita untuk buat simpanan, menabung misalnya, surah Yusuf ayat 47-48. Yang ketiga, agama ajar bagaimana nak wealth protection, lindungi harta kita daripada musibah. Yang keempat, bagaimana nak wealth distribution, kita nak mengagihkan harta sebelum mati, selepas mati, ada instrumennya lah, wakaf, hibah dan sebagainya. Dan yang terakhir, bagaimana nak wealth cleansing, bagaimana nak menyucikan harta, zakat, amal jariah dan sebagainya lagi. Agama kita ini begitu terperinci sekali. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, wallahu alam. Kita merasa sayang harta kita ni. Kita ada harta situ, ada harta sini. Kadang-kadang kita tak pernah merasa cukup dengan harta yang kita ada. Menyebabkan bila kita nak infak tu, kita berkira-kira. Nak sedekah itu kita berkira-kira. Nak bagi jawi food bank pun berkira-kira. Nak bagi pada tabung musaadah berkira-kira. Macam mana panduan ataupun tip supaya kita, biar kita ada sedikit tapi banyak kita nak memberi? Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, jangan takut miskin kalau bersedekah. Saya tak pernah jumpa orang jadi miskin kerana bersedekah. Tak pernah jumpa. Mana ada orang miskin sebab sedekah? Ustaz, orang tu dulu kaya, ustaz kereta besar, sekarang kereta kecil je. Kenapa miskin? Banyak sangat sedekah sana, sedekah sini, miskin lah sekarang. Saya tak pernah dengar orang miskin kerana tipu pelaburan, ramai. Patut pilih bank Islam. Okey dah tak? Okey. Beres. Beres. Sebab itu dia kenapa takkan miskin orang sedekah? Kerana Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kau nafkah, aku ganti. Ya, kalau Allah yang berjanji, sudah pasti dia tunaikan. Betul. Dan Nabi kita pun berapa kali tanpa jemu berulang, mana qasat sadaqatun min malin, kata Nabi, sedekah takkan mengurangkan harta engkau. Ini hadis Muslim. Dalam setengah riwayat disebut pula bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan harta engkau makin bertambah. Maka saudara-saudari, janganlah takut sedekah. Takkan miskin orang sedekah dan takkan kaya pun orang kedekut. Tak ada orang jadi kaya dengan kedekut. Bahkan bagi kita orang beriman, tak sepatutnya ada sifat kedekut. La yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Takkan bergabung atau berkumpul sifat kedekut dan juga iman dalam hati. Takkan berkumpul selama-lamanya, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itulah ada, kata Abu Hurairah, ada satu orang lelaki datang jumpa Nabi. Dia tanya, ya Rasul, ayu sadaqati a'zam ajran. Ya Rasul, apakah sedekah yang pahalanya paling besar pahalanya? Dia nak sedekah tapi nak pahala yang berbonus-bonus, berganda-ganda. Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Kata Nabi, sedekah yang paling tinggi pahala adalah bila kamu sedekah dalam keadaan kamu masih sihat. Ada orang sedekah sebab nak mati baru sedekah lah. Dah wayar penuh, kata aku meninggal lah, pada anak berebut, baik aku sedekah. Dia yang terbaik masa sihat. Yang kedua, masa kedekut, kata Nabi. Duit tengah tak ada, kedekut pula, sedekah. Itu first class punya sedekah. Yang ketiga, ketika kamu takut jadi fakir. Duit ada RM5. Kalau aku sedekah masjid, minum apa, balik forum ni sekarang. Dia takut jadi susah. Tapi tengok tabung golek, imam besar tak golek tabung, rugi betul. Dia golek dapat malah ni. Dia sedekah masuk. Ataupun ketika kamu berangan nak jadi orang kaya, jangan kedekut. Orang kedekut berkira-kira. Bakhil kedekut si tangkai jering. Lama berfikir bila menyara kerana takut tabungnya kering. Ini orang kedekut. Allah janji, siapa yang belanja duit sedekah tolong orang, aku beri mereka ketenangan dalam hidup. Surah Al-Baqarah ayat 274. Allazina yunfiquna amwalahum bil-lail wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Siapa sedekah waktu malam, siang, cara terang, cara sembunyi, aku bagi dia pahala dan aku beri dia ketenangan dalam hidup. Tuan-tuan, orang sekarang duit banyak, ketenangan tak dapat beli. Berapa ramai orang kaya tidur makan ubat tidur baru boleh tidur. Kita dengan forum tidur gitu. Punyalah tenang kehidupan. Ini nikmat, masya-Allah. Rezeki. Ayolah kita tanda orang pemurah, banyak beramal, kuat bersedekah. Tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh hati pemurah, ikhlas membantu orang yang lemah, rajin menolong orang yang susah, muka manis mulut pemperamah. Jangan jadi orang kedekut dan tamak, menolong orang dia tak hendak, menimbun harta tak agak-agak, orang miskin buat-buat tak nampak, hati busuk perangai pun tak cedak. Wallahu a'lam. Kita telah mengetahui dengan detail, dengan banyak, berdasarkan kepada dalil dan juga bukti bagaimana amalan berinfak itu dapat memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Ya. Namun persoalannya, Datuk, bagaimana usaha untuk menggerakkan lagi supaya masyarakat kita ini suka
untuk berinfak, memberi bantuan, memberi sumbangan, supaya dia bukan sahaja digerakkan oleh pihak seperti JAKIM, JAWI dan agensi-agensi yang lain, tapi masyarakat awam juga yang datang pada malam ini. Kita lihat banyak ramai NGO yang datang. Tadi sempat bertemu dengan saya daripada NIDA Putrajaya bersama dengan pada malam ini daripada pusat-pusat tahfiz yang hadir, wakil-wakil masjid dan surau di sekitar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini. Bagaimana NGO, komuniti ini boleh menggerakkan semangat untuk memberi infak ini? Terima kasih. Saya ingat saya bercakap bagi pihak masjid lah ya. Macam NGO kita tak ada lah local standard sangat. Kempen dan juga penggalakan amalan berinfak dalam kalangan masyarakat dah begitu banyak. Alhamdulillah. Jenama pun begitu banyak. Jawi saja berapa jenama dia ada. Food bank. Dulu panggil dapur hitam. Orang lapar tak ada sebut Jawi tajwid ni sebut dapur hitam. Dia sebut tak sempat. Hitam. Lapar sangat dia kata. Dapur hitam dia panggil. Ada panggil bakul makanan. Ada kata dompet peduli umat. Ada kotak rezeki, gobok rezeki. Dapur infak, skuad prihatin. Macam-macam lah. Macam kami di Masjid Negeri Pahang, dia panggil santunan du'afa. Cara pun dah begitu moden sekarang ni. Ada yang masih lagi ada guna secara manual masuk tabung. Tapi sekarang dah banyak buat cara online. Bagi masjid yang mempunyai akaun di Bank Islam, itu begitu mudah sekali lah. Kita ada QR code, kita begitu bagus sekali. Ada yang buat crowdfunding, ada buat kempen wakaf. Cuma masalahnya adalah orang dah banyak bagi, tak belanja. Itu pula masalah pula. Orang bagi suruh sedekah, hanya simpan pula senyum bentar mesyuarat agung. Tak jadi. Bukan itu tujuan orang sedekah. Berbangga pula dengan tak boleh begitu. Dan ini kita cakap ada fakta. Beberapa tahun lepas, para penyelidik di UKM mereka siarkan satu kajian tentang dana dan harta masjid di Malaysia ke arah pengurusan strategik. Dia punya finding dapatan mengejutkan kita lah. 57% masjid di Malaysia peroleh sumbangan sehingga 50,000 setahun. Ada 21% daripada masjid di Malaysia dapat sumbangan 50 hingga 100,000 setahun. Dan ada masjid di Malaysia 22% peroleh sumbangan 100,000 setahun. Tetapi walaupun jumlahnya banyak, 7.8 juta wang masjid ini langsung tak digunakan. Bayangkanlah. Masyarakat sedekah untuk jariah. Jariah ni apa artinya? Berlari. Maknanya sedekah tu kalau dia melekat dalam tabung peti besi yang pusing-pusing itu, melekat, dia tak berlari lah duit itu. Duit tu tak bergerak. Sedangkan kita nak jariahkan dia. Dan kita tak nak masjid sekarang ni hanya sibuk berdandan tapi lupa pada lingkungan. Masjid cantik, duit banyak, dia buat lampu lilak apa semua. Sampai orang pun keliru, ni kedai tom yam ke masjid? Dia punya lampu tu lilak sangat. Orang jalan ingat lapar singgah, ingat kedai tom yam. Masjid lampu gelik-gelik macam air raya tu. Pelim jangan terasa hati dah. Duit jangan untuk berdandan. Kita nak makmurkan masjid, berdayakan umat. Apa tanda burung perempat jalan berjenjit di sela-sela? Apa tanda kiamat dekat? Bangun masjid berbangga-bangga. Bukan begitu. Orang sedekah suruh bantu. Mari kita tanya secara jujur di qaryah kita, berapa ramai anak qaryah kita yang dapat keluar daripada perangkap kemiskinan dan B40 dalam qaryah kita saja. Sampai terpaksa pergi cross qaryah orang lain minta sumbangan masjid lain, tak berapa kena. Sepatutnya contohlah masjid hari esok hari Jumaat dia kumpul seminggu 15,000 contoh. Sepatutnya sebelum minggu depan 15,000 tu habis dah. Tapi tak, ada orang dia suka kumpul. Tunjuk berapa dia dapat kutip minggu pertama, minggu kedua. Ni contoh bukan di sini, ni Venezuela. Di Malaysia semua bagus. Mari kita tanya, adakah anak qaryah kita dapat peluang pekerjaan hasil daripada dana yang orang ramai dah bagi sebenarnya? Mari kita tanya, mampukah kita memperkasa golongan belia dan juga wanita, ibu tunggal yang tak ada semua pendapatan, industri kecil dan sederhana misalnya? Dapatkah kita menyelesaikan masalah misalnya tanah terbiar yang tidak produktif hasil daripada dana yang dimiliki oleh sumbangan orang ramai? Ayolah seluruh masjid, tuan-tuan sekalian, kita ibarat seikat bak sirih, serumpun bak serai. Bagai lesung dengan antan, bagai kapur dengan kunyit, bagai cincin dengan permata. Hendak belayar ke Teluk Betung, sambil belayar labuhkan pukat. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Gunung Tahan sama dilaki, Sungai Pahang sama direlang. Kalau kita semua bersatu hati, orang yang susah akan jadi senang. Ingatlah bahawa if you want to go fast, walk alone. But if you want to go far, walk together.
Itu kita akan berjaya insya-Allah. Wallahu a'lam. Datuk Bat, Ya. akhirnya saya nak minta Datuk respon. Ada tak kemungkinan seorang tu hidup dia di atas muka bumi ini, ketika dia hidup di dunia ni banyak dia memberi infak, tapi apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, bukan dia jadi jutawan, bahkan dia menjadi muflis di hari akhirat. Bagaimana Datuk? Baik. Pertama sekali, amalan yang menghapuskan pahala sedekah adalah sedekah dengan benda haram. Man iktasaba malan min ma'samin. Siapa-siapa yang dapat harta dengan cara berdosa, fawasala bihi rahimahu. Dengan duit tu dia buat program-program dengan keluarga dia, family day lah, dia sponsor semua, duduk hotel misalnya. Au tasaddaqa bihi, atau dia bersedekah dengan duit yang haram ini. Au anfaqahu fi sabilillah, dia infakkan di jalan Allah, faqudhifa bihi fi jahannam. Nabi sebut orang ini akan dilemparkan dalam neraka. Hadis Abu Daud. Tak ada makna, asal daripada yang haram. Yang kedua, sedekah yang kita buat cara mengungkit. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una anfaqu manna. Orang yang infak harta jalan Allah dan dia tidak mengiringi infaknya itu dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut. Surah Al-Baqarah ayat 262. Yang ketiga, sedekah yang tak ada makna, tak ada pahala. Sedekah yang kita buat tapi mulut menyakitkan hati orang. Qaulun ma'rufun wa maghfirah khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Surah Al-Baqarah ayat 23. Perkataan yang baik, maafkan orang, itu lebih baik daripada sedekah banyak tapi mulut tak ada insurans, cakap menyakitkan hati orang. Dan yang keempat, sedekah yang tak ada nilai di sisi Allah, sedekah yang diiringi dengan riak. Hakikatul riak talaba fi ma fi dunya bil ibadah. Kata ulama, orang riak ini dia mencari dunia dengan menunggang ibadah. Dia sedekah, dia semayang, dia apa saja, semuanya kerana nak mencari kemasyhuran dan populariti. Buat akhirnya, ayolah hadirin hadirat sekalian, berinfaklah. Bila berinfak, hidup jadi berkat. Bila hidup kita berkat, diri akan selamat. Kalau diri kita selamat, rumah tangga jadi sepakat. Kalau rumah tangga jadi sepakat, masyarakat jadi muafakat. Bila masyarakat muafakat, negara kita jadi kuat. Bila negara kita jadi kuat, negara luar akan hormat. Bila negara luar akan hormat, pemusuhan akan tersekat. Bila pemusuhan tersekat, pembangunan pun akan meningkat. Bila pembangunan meningkat, kemajuan pun akan menjadi pesat. Maka ianya semua bermula daripada kita saling bantu-membantu sesama kita. Wallahu a'lam.